pakai buang semakin popular dalam kalangan pengguna termasuk pelajar sekolah dan situasi ini mencetuskan kebimbangan. Hal ini kerana vape pakai buang itu dijual pada harga murah, bentuk rekaannya yang pelbagai fashion dan pelbagai preset serta dijual pula secara terbuka termasuk di kedai-kedai berhampiran sekolah, jelas menarik minat golongan bawah umur untuk memilikinya. Saya baru mau hisap ni. Ini disposable kan? Ha? Disposable kan? Ha. Mau tengoklah mana yang sedap. Semua sedap lah. Semua sedap? 35 bos. Ha? 35. 35 lah. Lebih mengejutkan, ada pemilik premis mengakui menjual peranti pakai buang itu kepada para remaja tanpa menghiraukan faktor usia mereka. Budak-budak sekolah ada beli tak? Budak-budak sekolah pun ada. Ada apa? Mereka main pakai baju sekolah tak? Budak-budak main pakai baju sekolah tak? T-shirt pun ada. Sekolah pun ada. Pakai baju sekolah tak? Dia pasal murah kot lah. 15 je. Tu yang budak-budak pun main beli. Budak-budak selalu main ambil apa? Itu rebong kan? Kerja dekat budak sekolah ni tak jadi apa-apa masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Patikan paling. Thank you abang. Alright. Berikutan itu, kami melakukan eksperimen sosial bagi melihat tahap keprihatinan pemilik premis ke atas penjualan vape pakai buang kepada golongan bawah umur. Okey. Hari ini kami akan menjalani eksperimen sosial di sekitar kawasan Petaling Jaya dan Haikal, responden kami yang berusia 21 tahun, mengenakan pakaian baju sekolah dan akan membeli peranti vape pakai buang ini di dua buah restoran yang berbeza yang kami difahamkan menjual peranti ini secara terbuka. Jadi kita akan bakal lihat sekiranya premis-premis ini menjualnya secara mudah kepada golongan remaja bawah umur dan adakah benar murah dan mudah didapati oleh golongan remaja walaupun berpakaian baju sekolah. Lokasi pertama, sebuah restoran beroperasi secara 24 jam yang didakwa menjual pelbagai jenis vape pakai buang pada kadar puluhan ringgit. Pak, dispo sini paling banyak puff apa ada? RM10,000 ni. 10,000. Banyak-banyak lah. Ya, banyak-banyak. Oh, berapa itu? Terus beli sampai 5 saya punya RM40. RM40 boleh. Ada nikotin ke tu? Masih sikit ni 30. 30 saja. Ya. Boleh ambil lah itu. Kami juga ke lokasi seterusnya iaitu sebuah kedai makan yang terletak kira-kira 100 meter dari premis pertama. Flavor apa tu? Banana. Saya boleh beli tak? Ha? Boleh beli kan? Kalau takut pakai baju sekolah tadi takut tak boleh beli pula. Apa tu? Sorok-sorok sikit. Kalau hisap dulu kalau okey, okey ah. Kalau okey you check. Okey, thank you bos. Hasil eksperimen sosial kami, responden kami berjaya membeli dua peranti vape pakai buang pada harga RM35 dan RM40 dan berdasarkan pemantauan, peniaga langsung tidak bertanyakan tentang usia responden kami maupun baju sekolah yang dikenakan. Sekadar bertanyakan berapa puff atau sedotan yang diingini daripada setiap vape pakai buang ini. Jadi jelas terdapatnya peniaga yang langsung tidak ambil pusing mengenai isu penagihan yang bakal melanda para remaja. Nah, apa yang merisaukan adalah sekadar keuntungan sahaja walaupun menyalahi etika penjualan vape pakai buang ini terhadap golongan remaja. Penggunaan vape pakai buang dikuatiri boleh menjadi titik permulaan kepada para remaja untuk menghisap rokok kerana ia turut mengandungi nikotin yang boleh merangsang reseptor sehingga membebaskan sebatian dopamin yang menyebabkan ketagihan. Trend peranti vape pakai buang ini boleh mendatangkan ancaman baru kepada masyarakat, termasuk golongan bawah umur, remaja dan juga kanak-kanak.
siapakah yang perlu bertanggungjawab dalam konteks ketagihan dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja? Adakah bermula dari rumah atau penguasaan yang perlu diperketatkan? Kami bertemu Presiden PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan bagi mendapatkan pandangan beliau. Kita agak risau perkara ini berlaku khususnya di persekitaran sekolah. Saya dapati misalnya penjualan vape pakai buang akan terbuka dengan luasnya. Apatah lagi kalau kita lihat berbagai jenis corak, fashion dan mudah diakses. Ini boleh masuk dalam poket, masuk dalam baju masing-masing, dalam beg tentunya, dan ini dapat mengabui ibu bapa dan penjaga di sekolah. Mungkin dikatakannya ini sebagai gula-gula ke sweet dan sebagainya. Mau tidak mau, ini adalah satu budaya yang makin lama menggalakkan perokokan atau merokok. Peranti vape dicadangkan hanya dijual di kedai-kedai eksklusif dan lokasinya pula tidak berhampiran sekolah. Selain itu, pemeriksaan mengejut perlu kerap dilakukan oleh para guru bagi mengekang budaya menghisap vape pakai buang dalam kalangan pelajar. Soalnya kerana apa-apa tindakan tak boleh berseorangan. Mestilah bersama dan semua ambil tindakan. Bagi saya, ini adalah tanggungjawab kita semua. Di sekolah, saya kira perlu adanya pemantauan kepada anak-anak itu dan juga persekitaran sekolah. Nampak jelas mereka kadang-kadang berkongsi barangkali jenis-jenis vape mereka ada fashion untuk menunjuk dan bersaing-saing. Jadi ini tidak sihat. Pihak sekolah memberi kaunseling pada pelajar, kaunseling pada ibu bapa, kaunseling even pada penjual, dan banyakkan barangkali ceramah-ceramah yang didatangi bukan hanya daripada barangkali doktor, tetapi juga agamawan, perspektif jiwa dan sebagainya. Itu di antara langkah-langkah yang saya lakukan. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor antara agensi penguatkuasa yang aktif menggerakkan operasi di kawasan larangan merokok dalam usaha memastikan pengguna khususnya generasi muda bebas ketagihan, nikotin dan hasil tembakau. Pot pakai buang yang dijual di gerai berhampiran dengan pemis makanan didapati menjadi pemangkin kepada para pelanggan, termasuk mereka yang di bawah umur, untuk menghisap peralatan itu di kedai-kedai makan. Dan sepanjang tahun 2022, sebanyak 361 notis kompaun telah dikeluarkan kepada OBD atau dipanggil orang belum dewasa atas kesalahan menghisap bahan yang mengandungi tembakau dan nikotin di sekitar negeri Selangor. Aksi sekumpulan remaja yang menghembus asap daripada vape pakai buang di restoran ini mengundang padah apabila mereka antara yang dikompaun RM250. Sini dia, hari ini kita ada operasi untuk peraturan kawalan nasi tembakau 2004. Jadi kawasan makan dan minum, restoran tak dibenarkan merokok, vaping. Tahu kan? 2019 dah benda ni. Biasalah manusia buat silapan. Tapi untuk adik ni peringkat ni dah terjebak ni, minta berhentilah. Selain itu, pemilik premis turut dikenakan kompaun kerana gagal memastikan restorannya bebas asap, antaranya rokok dan vape. Hisap dekat restoran you memberi kebenaran. Ya, faham. Saya faham awak. Makan saja, tak ada vape, tak ada rokok. Kita akan keluarkan satu notis tawaran kompaun pada you, kepada restoran. Bukan saja malam ni you tengok ada buat enforcement, you datang, you bagi kerjasama, tapi sampai bila-bila you kena ingat dia punya kita kawasan akan datang balik tengok nanti. Mestilah. Okey, nanti saya bagi tos lah. Terima kasih bang banyak. Sama-sama dia bagi tahu. Operasi yang dijalankan selama 2 jam di 10 buah premis ini berjaya mengeluarkan 52 notis kompaun atas pelbagai kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004.
Okay, untuk remaja bawah umur ini kita kategorikan sebagai orang belum dewasa yang mana proses yang sama dengan sesiapa yang menghisap rokok, iaitu kita akan keluarkan notis. Notis itu juga kita akan maklumkan pada parents ataupun pihak sekolah lah. Kebiasaannya. Kalau di bawah orang belum dewasa ini, kompaun yang dikeluarkan hanya RM50. Manakala yang menjual kepada OBD ini adalah RM500. Jadi penguatkuasaan ini kita akan teruskan dari masa ke semasa lah. Justeru, didikan mengenai bahaya vape pakai buang perlu bermula dari rumah dan sekolah bagi mengekang ketagihan nikotin dalam kalangan remaja. Selain itu, sikap tidak bertanggungjawab peniaga menjual vape pakai buang kepada murid sekolah dan golongan bawah umur perlu diambil tindakan.